berkongsi. Silakan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat hadirin hadirat yang dirahmati. Hadirin, untuk makluman hadirin, sejarah Melayu telah mencatatkan bahawa bahasa Melayu telah merentasi 5 zaman, iaitu yang pertama, zaman Melayu Purba. Kedua, zaman bahasa Melayu kuno pada abad kedua Masihi. Ketiga, zaman bahasa Melayu klasik yang bermula pada abad ke-12 Masihi dan berakhir pada abad ke-18 Masihi. Seterusnya, bahasa Melayu zaman peralihan yang bermula pada abad ke-19 Masihi dan rentas zaman kelima ialah zaman bahasa Melayu moden yang mula lahir pada abad ke-20 Masihi sehinggalah sekarang. Hadirin, apa kata mari kita tenang-tenangkan minda, lapang-lapangkan fikiran anda, kerana saya, Muhammad Azri Muaz bin Muhammad Kamal, pengerusi anda hari ini, akan membawa anda menelusuri peri pentingnya bahasa bagi mendaulatkan sesebuah negara. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, bahasa di martabat negara berdaulat. Hakikat inilah yang kita akan ketengahkan untuk merealisasikan wawasan negara pada masa hadapan. Sebelum kita mengupas topik ini secara lebih terperinci, mari kita berkenal-kenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini yang sudi hadir hari ini untuk memberikan sedikit pencerahan yang sedari awal telah diasuh dengan pendidikan yang sempurna sehingga menjadikan mereka mampu menabur jasa bukan sahaja pada keluarga, malah pada bangsa, agama dan juga negara. Baiklah, kita mulakan dengan yang berada di sebelah kanan saya, iaitu saudari Jauza Amira binti Jasri selaku ahli panel pertama kita pada hari ini. Untuk makluman hadirin, saudari Jauza Jasri merupakan pengerusi pembimbing rakan sebaya di SMK Agama Kuala Lumpur. Apa khabar saudari Jauza? Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada saudara pengurusi. Seterusnya, yang berada di sebelah kiri saya pula, iaitu panel kedua yang tampak berwibawa ini ialah saudari Adna Salihah binti Abdullah Bukhari yang merupakan pengerusi Badan Dakwah dan Rohani iaitu Badar di SMK Agama Kuala Lumpur. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari kerana sudi untuk menjana minda bersama-sama kami. Terima kasih juga kepada saudara pengurusi kerana sudi menjemput saya untuk hadir ke sesi forum hari ini. Baiklah, tidak ketinggalan juga panel ketiga kita iaitu Timbalan Ketua Umum SMK Agama Kuala Lumpur. Tak lain dan tak bukan ialah saudari Siti Khadijah binti Subandio. Saya secara jujurnya amat berbesar hati kerana saudari sudi hadir kemari. Terima kasih saudara pengurusi. Saya dengan senang hati untuk hadir ke sesi forum kita pada kali ini. Terima kasih kembali. Baiklah, sebagai mukadimah penuh hikmah, molek kiranya saya mengajukan soalan yang pertama kepada panel pertama kita, iaitu saudari Jauza Jasri. Saudari, bagaimanakah bahasa Melayu dimartabatkan dan didaulatkan di Malaysia? Silakan saudari. Terima kasih kepada saudara pengurusi yang budiman. Bagi menjawab soalan yang dilontarkan, kita maklum bahawa bahasa Melayu dimartabatkan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 dimaklumkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara. Bahasa rasmi merupakan bahasa yang digunakan dalam status rasmi seperti urusan pentadbiran, sistem pendidikan, perdagangan, perusahaan, kehakiman, bicara rasmi dan antarabangsa. Bahasa rasmi semestinya turut digunakan oleh kerajaan dan pemerintah dalam dokumen rasmi kerajaan berbanding penggunaan bahasa kebangsaan. Dalam konteks negara Malaysia, bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu dijadikan wahana dalam pembinaan negara dalam semua urusan, terutamanya urusan pentadbiran negara. Fungsi bahasa rasmi pula dapat memenuhi beberapa kegiatan peringkat kenegaraan seperti yang pertama, bahasa lisan pegawai kerajaan sewaktu menjalankan tugas rasmi negara. Yang kedua, media segala urusan surat menyurat dalam dan antara jabatan. Yang ketiga, penulisan dan rekod kerajaan. Yang keempat, media untuk menulis semula undang-undang dan peraturan negara. Yang kelima, iaitu yang terakhir, penulisan semua jenis borang urusan rasmi kerajaan. Martabat dan kedaulatan bahasa Melayu diperkukuhkan lagi melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1967 yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tunggal.
Seterusnya, pindaan dalam Akta 1971 pula menetapkan status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak boleh dipersoalkan. Sekiranya terdapat mereka yang berbuat demikian, mereka boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1984 dan bahasa rasmi negara itu juga tidak boleh dipindah tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Saya rasa penerangan saya sudah cukup jelas dalam menerangkan cara bahasa Melayu dimartabatkan dan didaulatkan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Jauza Amira atas penjelasan sebentar tadi. Begitulah gambaran yang telah diberikan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Cukup jelas dan mudah untuk kita fahami. Baiklah, seterusnya saya ingin beralih pertanyaan kepada panel kedua kita, iaitu saudari Adina Salihah binti Abdullah Bukhari. Saudari, dalam memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu, bagaimanakah pula penerimaan masyarakat di negara kita dan di negara luar? Silakan. Terima kasih saudara pengurusi. Soalan yang amat menarik dari saudara pengurusi kita hari ini. Baiklah, untuk makluman hadirin, penggunaan dan penerimaan terhadap sesuatu bahasa sudah semestinya berdasarkan konteks umum, iaitu jantina, status perkahwinan, keturunan, agama dan lokasi kediaman. Bagi negara Malaysia yang dipenuhi dengan masyarakat berbilang kaum, agama dan bangsa, sudah semestinya keturunan dan etnik mempengaruhi penguasaan dan penerimaan bahasa Melayu tersebut. Di sini menjelaskan bahawa wujudnya pengkelasan pengguna bahasa, iaitu bahasa B1 dan bahasa B2. Semestinya pengguna bahasa B1 merupakan penutur etnik Melayu, manakala pengguna bahasa B2 merupakan penutur bukan etnik Melayu. Bagi yang bukan etnik Melayu seperti kaum India dan kaum Cina, mereka kebiasaannya memiliki penguasaan bahasa Melayu yang lebih rendah berbanding dengan etnik Melayu. Hal ini disebabkan bahasa Melayu ialah bahasa ibunda atau bahasa pertama oleh etnik Melayu. Walau bagaimanapun, terdapat juga kaum bukan etnik Melayu yang fasih berbahasa Melayu disebabkan oleh sosial budaya dan juga tahap pendidikan mereka. Contohnya, pembaca berita TV1 iaitu Ivan Toh Swee Ming yang berasal dari negeri Kelantan dan sangat fasih berbahasa Melayu. Kita juga boleh melihat kepada Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin selaku seorang pensyarah di Fakulti Bahasa di UPM yang sangat fasih dan mengaplikasikan bahasa Melayu dengan cemerlang. Kita juga boleh melihat keberkesanan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Penerimaan bahasa Melayu dalam masyarakat dunia pula, bahasa Melayu pernah dinobatkan sebagai bahasa lingua franca pada zaman kegemilangan Melayu Melaka. Bahasa Melayu digunakan oleh semua pedagang dari Arab, Cina, India dan Eropah. Ketika ini, bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa perpaduan dan juga bahasa komunikasi antarabangsa. Dianggarkan lebih 300 juta orang di seluruh dunia boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang juga dikenali sebagai bahasa Malaysia merupakan antara 10 bahasa di dunia yang mempunyai penutur paling ramai. Nilai ketamadunan dan keilmuan yang tinggi menjadikan bahasa Melayu dapat dimartabatkan. Sekian daripada saya. Harapan saya semoga persoalan pengurusi terjawab. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Adina Salihah binti Abdullah Bukhari. Cukup bernas dan amat intelektual penerangan saudari sebentar tadi, sehingga akan saya amat tertarik dengan kata-kata saudari tentang bagaimana penerimaan masyarakat berkenaan bahasa Melayu di negara kita sendiri maupun di negara luar. Baiklah, kita semua maklum bahawa bahasa Melayu perlu dimartabatkan dan didaulatkan. Oleh itu, saya mempersilakan panel ketiga kita, iaitu saudari Siti Khadijah, untuk membuktikan sejauh mana pernyataan tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Baiklah, sebagai bukti yang kukuh, kita lihat sahaja surat Gubernur-Gubernur British kepada Raja-Raja Melayu sangat mengagumkan apabila Gubernur-Gubernur seperti Stamford Raffles mampu menulis bahasa Melayu dalam tulisan Jawi apabila mengutuskan surat kepada Raja-Raja Melayu. Di sini dapat dilihat dengan jelas dengan izin pengerusi ya, melalui e-buku bertajuk Letters of Sincerity, The Raffles Collection of Malay Letters. Buku ini mengandungi 420 halaman. Dinyatakan bahawa Stamford Raffles semasa berkhidmat di Pulau Pinang sangat tertarik hati dengan pengajian bahasa Melayu, lalu mengumpulkan salinan surat-surat bahasa Melayu yang mencatatkan sejarah sekurang-kurangnya selama 500 tahun.
Disebabkan kemahiran berbahasa Melayu, Stamford Raffles telah dinaikkan pangkat, manakala Gubernur Jeneral India iaitu Lord Minto telah melantik beliau sebagai Wakil Negeri Melayu Melaka. Seterusnya, bukti bahasa Melayu dimartabatkan dan didaulatkan apabila lahirnya Kamus Pertama Bahasa Melayu Cina dalam tulisan Cina pada tahun 1403. Kamus seterusnya disusun oleh orang Eropah pada tahun 1522 oleh Antonio Figageta yang menemani Ferdinand Magellan yang mengelilingi dunia. Kamus ini mengandungi 426 entri dalam bahasa Melayu Itali. Orang Eropah terpaksa mempelajari bahasa Melayu bagi memudahkan hubungan langsung dengan penduduk tanah Melayu. Di sini menunjukkan bahasa Melayu amat penting apabila wakil-wakil diplomatik dari Eropah dan Cina berurusan dengan raja-raja Melayu. Seterusnya, muncullah Zainal Abidin Safarwan atau lebih dikenali sebagai Zakba telah menghasilkan kamus yang pertama pada tahun 1964. Kamus ini dikenali sebagai dengan izin pengerusi iaitu An Advanced Malay English Dictionary. Sehinggalah ke hari ini, penyusunan kamus giat dilaksanakan sehingga terbit Kamus Dewan edisi keempat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada panel ketiga kita iaitu Saudari Khadijah atas penjelasan yang cukup mantap sebentar tadi. Lihatlah para hadirin, walaupun musim beralih musim, angin beralih arah, kebenaran tentang bahasa Melayu perlu dimartabatkan dan didaulatkan. Ternyata tidak boleh kita nafikan lagi. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pandangan panel pertama kita sekali lagi iaitu Saudari Jauza tentang cara atau tindakan untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Silakan saudara. Terima kasih kepada saudara pengurusi. Soalan yang menarik daripada pengurusi kita hari ini. Sistem pendidikan dalam sebuah negara merupakan satu sistem yang sangat penting dalam pembentukan sesebuah negara. Oleh sebab itu, penyatuan bahasa pengantar dalam pendidikan sangat penting untuk diselarikan. Melalui penggunaan bahasa yang sistematik, hal ini sekaligus dapat memartabatkan dan mendaulatkan sesebuah negara. Disebabkan hal ini, selaras dengan hasrat untuk memartabatkan bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan transformasi kurikulum bahasa Melayu di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Fokus diberikan kepada penguasaan asas kemahiran berbahasa melalui pendekatan modular dan bersepadu, seimbang dan holistik. Sememangnya, pendekatan baru ini jelas dapat memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu dan memartabatkan masa depan negara. Melalui perenggan 12, laporan Razak menyatakan usul bahawa bahasa kebangsaan dapat memupuk perpaduan rakyat yang kukuh. Pertama, sistem persekolahan yang sama bagi semua kurikulum sekolah. Persamaan meliputi aspek kandungannya dan bercorak kebangsaan. Kedua, bahasa Melayu mestilah diajar di semua sekolah dan dijadikan satu syarat wajib di semua sekolah. Ketiga, bahasa Melayu dijadikan satu pelajaran yang mustahak untuk mendapatkan sijil rendah dan sijil pelajaran kebangsaan. Jelas bahawa melalui penyata Razak ini, martabat dan kedaulatan bahasa Melayu dapat dijaga dengan sempurna. Sekian daripada saya kembalikan kepada saudara pengurusi. Demikianlah buah bicara panel pertama kita yang saya kira amat padat dan penuh dengan maklumat. Baiklah, mari kita beralih kepada panel kedua kita iaitu Saudari Adna. Saudari Adna, bolehkah saudari berkongsi serba sedikit tentang apakah kesan apabila kita memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu ini? Dipersilakan. Terima kasih juga kepada saudara pengurusi yang tidak kurang juga petah bicaranya. Baiklah, kesan daripada memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu telah menjadikan sistem pendidikan tinggi negara mampu bersaing dan setanding dengan pendidikan bertaraf dunia. Bahasa sangat penting untuk peningkatan terhadap nilai keilmuan dan keintelektualan. Bahasa Melayu, kita dapat lihat contoh yang paling baik apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa utama dalam pendidikan institut pengajian tinggi.
Bahasa Melayu juga telah dijadikan sebagai bahasa pengantar ilmu di Universiti Kebangsaan Malaysia dari awal penubuhan sehinggalah kini. Universiti Kebangsaan Malaysia telah melahirkan ratusan ribu siswaza yang telah menerima pendidikan dalam bahasa Melayu. Kesan seterusnya, ratusan ribu tesis pada peringkat sarjana dan juga kedoktoran telah dikeluarkan dalam bahasa Melayu. Malahan, kuliah turut disampaikan dalam bahasa Melayu disebabkan keluasan bahasa ini. Bahasa Melayu mudah diterima dalam pendidikan tinggi negara. Martabat dan kedaulatan bahasa Melayu mempunyai kedudukan yang tinggi apabila bahasa Melayu diwartakan sebagai bahasa pengantar ilmu dalam Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550. Akta Pendidikan meletakkan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam semua sistem pendidikan di Malaysia, baik di sekolah maupun di peringkat pengajian tinggi. Seperti yang kita sedia maklum bahawa bahasa merupakan kunci penyatuan dan perpaduan. Penyatuan dan perpaduan ini sangat penting kepada negara Malaysia yang dipenuhi oleh masyarakat berbilang kaum, agama dan bangsa. Dengan menggunakan satu bahasa yang sama, seterusnya diharapkan dapat membangunkan negara. Bahasa Melayu juga boleh dijadikan sebagai alat untuk menyatu padukan kaum menggunakan bahasa yang sama agar mudah difahami oleh masyarakat. Kita juga boleh menyampaikan maksud kepada orang lain dengan lebih berkesan. Contoh yang terbaik apabila satu bahasa digunakan pada papan-papan tanda yang terdapat di Malaysia, terutamanya di Lebuh Raya. Sekian daripada saya kembalikan kepada saudara pengurusi. Baiklah, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada panel kedua kita iaitu saudari Adena Solehah. Demikianlah beberapa kesan yang telah dinyatakan oleh panel kedua kita tadi apabila kita memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya suka saya untuk bertanyakan soalan yang terakhir kepada panel ketiga kita iaitu saudari Siti Khadijah. Saudari, bolehkah saudari menerangkan serba sedikit tentang perancangan bahasa Melayu untuk masa hadapan? Silakan. Terima kasih saudara pengerusi. Baiklah, kita maklum bahawa semua pihak tidak ketinggalan dalam membuat perancangan bahasa Melayu untuk masa hadapan. Kemajuan dan pembangunan bahasa Melayu sudah semestinya dirancang dan disusun dengan teliti. Dasar bahasa kebangsaan dan dasar pendidikan kebangsaan disertai dengan dasar kebudayaan kebangsaan yang melibatkan aspek dalaman atau kerohanian rakyat Malaysia seperti iaitu aspek yang menayangkan pandangan sarwa jagat, sistem nilai, pemikiran dan adab bangsa. Dasar-dasar ini bersama-sama dengan dasar-dasar lain dalam bidang yang meliputi aspek fizikal dan jasmania seperti dasar pembangunan nasional dan kini model ekonomi baharu menjadi tonggak utama dalam pembinaan negara kita sebagai negara yang berdaulat dan berjati diri sendiri. Baiklah saudari Siti Khadijah, bolehkah saudari menerangkan serba sedikit tentang apakah atau siapakah organisasi yang mengambil cakna untuk meneruskan perancangan bahasa Melayu di Malaysia ini? Silakan. Baiklah pengerusi. Perancangan bahasa di Malaysia diteruskan lagi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditubuhkan pada 1956 dan Institut Bahasa Melayu bagi mempersiapkan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi bagi pembinaan negara. Perancangan bahasa di Malaysia dilaksanakan dilibatkan dua aspek utama iaitu perancangan taraf bahasa dan perancangan korpus bahasa. Perancangan taraf bahasa adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar, terutama pendidikan seperti mana yang telah dijelaskan oleh saudari Adena sebentar tadi. Setelah mantap penetapan taraf tersebut, maka ditumpukan pula pada perancangan korpusnya. Dalam perancangan korpusnya, usaha dilibatkan dalam dua strategi, iaitu pembinaan dan pengembangan bahasa. Jika tiada yang mengambil cakna tentang hal ini, adakah ini bermakna bahasa Melayu akan dilupakan oleh generasi akan datang? Renungkanlah. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Siti Khadijah atas penjelasan yang mantap sebentar tadi.
Baiklah hadirin, demikianlah perbincangan kita sebentar tadi. Kita sudah berada di penghujungnya. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua ahli panel yang sudi hadir pada hari ini, iaitu saudari Jauza Amira, saudari Adina Salihah dan saudari Siti Khadijah yang sudi memberikan pencerahan yang saya kira amat berguna dan bermakna buat kita semua. Kini telah terbukti bahawa bahasa Melayu sememangnya perlu dimartabatkan bagi mengekalkan kedaulatan negara. Oleh itu, kita semua perlu bersiap siaga untuk menggabungkan tenaga bagi menjayakan segala usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Suasa Kedah, laksana permata, pudar warnanya, hilanglah nilai. Kualiti bahasa dicanang serata, negara didaulat, aspirasi ditunai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.